Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adam Hakimi bin Azmi, bernombor metrik 288-188. Untuk membicarakan tentang persoalan di atas, kita memerlukan 6 langkah. Jadi, untuk hipotesis null adalah mean cost kurang-kurangnya 10,000. Hipotesis alternatif pula purata kos yang kurang daripada 10,000. Kita boleh ungkapkan hipotesis null dan alternatif seperti berikut. Penyataan di atas menunjukkan one tail. Kita ingin menentukan sama ada ia telah berlaku pengurangan dalam kos. Ketaksamaan dan hipotesis alternatif menunjukkan kekawasan penolakan di ekor kiri pengedaran. Seterusnya, select the level of significance. Kita boleh menentukan significance level adalah 0.05 kerana telah diberitahu di dalam soalan. Kemudian select the test statistic. Penyataan ini telah menunjukkan taburan T. Hal ini kerana kita boleh simpulkan penyataan di atas menunjukkan bahawa pengagihan kos mengikut taburan normal. Ia boleh dikenal pasti melalui histogram. Untuk menghitung nilai statistik, kita memerlukan beberapa formula iaitu sample mean dan sample standard deviation. Untuk standard deviation pula, kita guna pakai sample standard deviation punya formula. Kemudian kita membuat jalan kira untuk mendapat 10.77 dan memasukkan di dalam standard deviation punya formula dan jawapan akhirnya kita akan dapat 1.24. Terima kasih. Hi, Assalamualaikum. My name is Aimi Farhana binti Khairul Hisham and my metric number is 288198. Saya akan membentangkan step yang keempat iaitu formulate the decision rule. Untuk menghitung degree of freedom for the test, kita memerlukan format n.1. Di dalam soalan telah diberitahu bahawa sampel adalah 8. Jadi kita akan menggunakan formulate 8.1 dan nilai akan menjadi 7. Untuk menghitung critical value, kita memerlukan significant level dan degree of freedom. Untuk significant level, kita telah diberitahu dalam soalan iaitu 0.05 dan degree of freedom adalah 7. Jadi kita hanya perlu lihat di dalam graf yang telah disediakan. Seterusnya, untuk membezakan one tail dan two tail di dalam graf, kita boleh menentukan pernyataan yang diberi adalah one tail atau two tail. Pilih kolom one tail dan cari nilai 0.05 untuk significant level dan seterusnya pilih DF kita iaitu 7. Dari jadual yang diberi, kita akan jumpa nilai critical value iaitu 1.895. Disebabkan ini adalah one side test and rejection value berada di sebelah left tail, kita akan menganggap critical value adalah negatif. Jadi, decision rule adalah menunjukkan rejection kepada null kerana nilai T adalah kurang daripada negatif 1.895. Step yang kelima ialah make a decision. Di step yang ketiga telah diberitahu bahawa nilai ini adalah 10.01, manakala sisihan piawai ialah 1.24 dan sampel adalah 8. Jadi nilai-nilai ini kita boleh masukkan ke dalam formula yang telah ditetapkan. Dan didapati nilai yang diperoleh adalah 0.023 melebihi critical value. Maka null hypothesis tidak di-reject untuk nilai 0.05 iaitu significant level. Step yang terakhir ialah interpret the result. Secara conclusionnya, kedua di atas menunjukkan tiada bukti yang mencukupi untuk membuat kesimpulan bahawa purata kos perkahwinan adalah kurang daripada 10,000 seperti yang diiklankan. Ia mungkin boleh disebabkan oleh saiz sampel yang kecil. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Khairul Barah binti Abdul Halim. Nombor metrik saya 288-404. Sekarang kita beralih ke soalan 2. Untuk menyelesaikan soalan ini, langkah pertama adalah kita perlu menentukan null hipotesis dan alternate hipotesis. Bagi null hipotesis, mu1 bersamaan dengan mu2 dan bersamaan dengan mu3 di mana tiada perbezaan di antara purata. Bagi alternatif hipotesis, perlulah mempunyai sekurang-kurangnya satu perbezaan di antara purata. Step kedua, kita perlulah menganalisis degree of freedom bagi menentukan nilai manakah yang akan kita bandingkan dengan statistik kita. Jadi pertama sekali, kita perlulah menentukan degree of freedom between group, within group in order to determine the critical of value. Jadi bagi menentukan degree of freedom di antara group, formulanya adalah K tolak 1 di mana bilangan K adalah bilangan group yang ada dalam kajian. Jadi K tolak 1 bersamaan dengan 2. Jadi kita dapati bahawa degree of freedom bersamaan dengan 2. Bagi degree of freedom within, formulanya adalah N tolak K. Jadi N ialah 12. 12 tolak 3 bersamaan dengan 9. Jadi degree of freedom between adalah 9. Bagi total degree of freedom, kita tambahkan 2 dengan 9, hasilnya adalah 11.
Setelah hasil kiraan tadi, kita dapati dua nilai utama yang kita perlukan untuk menentukan F critical value. Jika kita lihat di dalam kotak tersebut, kita tahu bahawa degree of freedom between adalah 2 dan degree of freedom within adalah 9. Jadi kita dapati critical value kita adalah 4.26. Step yang ketiga, kita perlulah menentukan sum of square deviation daripada purata from each total between and within. Pertama sekali kita hitungkan the total sum of square, tetapi perkara pertama yang perlu kita dahulukan adalah mencari mean bagi setiap condition tersebut. Jadi bagi near break, puratanya adalah 17. Bagi near bare, puratanya adalah 15.25. Dan bagi other cleaner, puratanya adalah 29.25. Langkah seterusnya adalah mencari grand mean. Bagi mencari grand mean, kita tambahkan semua nilai daripada near break, near bare and other cleaner, and kita dapati jumlahnya 246 dan kita bahagikan kepada 12 dan jumlahnya adalah 20.5. Seterusnya kita hitungkan total sum of square first. Dengan menggunakan formula yang dinyatakan, kita dapati total sum of square adalah 527. Bagi sum of square within, dengan menggunakan formula yang dinyatakan, kita dapati jumlahnya adalah 65.5. Bagi menentukan sum of square between pula, kita tolakkan sum of square total dengan sum of square within dan kita dapati jumlahnya ialah 461.5. Bagi step seterusnya, saya serahkan kepada Umi Amirah. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Umi Amirah binti Abdul Rahman dan nombor metrik adalah 286547. Sekarang saya akan menerangkan langkah yang seterusnya, iaitu untuk mencari mean square between. Formula untuk mencari mean square between iaitu MSB adalah sum of square between SSB dibahagikan dengan degree of freedom between DFB. Sebentar tadi rakan saya sudah menjelaskan langkah untuk mencari sum of square between SSB dan jumlah yang diperoleh adalah 461.5 dan degree of freedom between DFB juga sudah diterangkan oleh rakan saya tadi dan jumlah yang diperoleh adalah 2. 461.5 dibahagikan dengan 2, mean square between bersamaan dengan 230.75. Okey, kemudian setelah kita mencari mean square between, langkah seterusnya adalah kita perlu mencari mean square within iaitu MSW. Formula untuk MSW sama seperti MSB iaitu sum of square within dibahagikan dengan degree of freedom within. Sum of square within juga telah diterangkan oleh sahabat saya tadi dan jumlah yang diperoleh adalah 230.75, manakala degree of freedom within DFW juga telah diterangkan oleh sahabat saya tadi dan jumlah yang diperoleh adalah 9. 230.75 dibahagikan dengan 9, maka jumlah mean square within yang diperoleh adalah 7.28. Okey, untuk langkah yang kelima adalah untuk mencari F-test statistik. Formula untuk mencari F-test statistik ini adalah mean square between dibahagikan dengan mean square within. Untuk mean square between telah diterangkan oleh saya di slide yang lepas, di mana jumlah yang diperoleh adalah 230.75. Untuk mean square within juga turut dijelaskan oleh saya sebentar tadi dan jumlah yang diperoleh adalah 7.28. 230.75 dibahagikan dengan 7.8 dan jumlah yang diperoleh adalah 31.70 bersamaan dengan 2.323. Persamaan 2.323 ini diperoleh setelah kita membuat rujukan di F-table. Seterusnya, perbandingan dilakukan di antara F-test statistik dengan F-critical. So, the conclusion is F-test statistik lebih kecil berbanding F-critical iaitu 2.323 lebih kecil daripada 4.26. Okey, ini adalah gambar rajah yang terakhir di mana saya sediakan untuk menunjukkan bukti bahawa F statistik lebih kecil berbanding F critical. Kesimpulannya, kita perlu reject the H0 di mana ada perbezaan di antara mean number. Sekian, terima kasih.